Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah Tuhanmu telah memilih kamu, wahai Ya'qub alaihissalam, wahai Yusuf alaihissalam, dan diajarkannya, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu telah mengajarkan kepada kamu, wahai Yusuf alaihissalam, min ta'wilil ahadis, berkenaan dengan ta'wil ahadis. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya kepada engkau, wahai Yusuf alaihissalam. Wa 'ala ali Ya'qub, begitu juga kepada keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam. Kama atammaha 'ala abawaika min qablu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat itu kepada kedua bapa kamu, wahai Yusuf alaihissalam, yang sebelum ini, kedua bapa kamu sebelum daripada ini, iaitu Ibrahim alaihissalam wa Ishaq, dan juga Ishaq alaihissalam. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan kamu, wahai Yusuf alaihissalam, alimun hakim, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat yang ke-6. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita, dalam kelas ataupun kuliah yang kita anjurkan, iaitu kuliah tafsir surah Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, semalam kita baca ayat yang ke-5 daripada surah Yusuf, dan pada malam ni insya-Allah kita baca ayat yang ke-6 daripada surah Yusuf. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita ada cerita tentang bagaimana Ya'qub alaihissalam, iaitu bapa pada Nabi Yusuf alaihissalam, dia telah memberitahu kepada anaknya Yusuf alaihissalam supaya jangan cerita mimpi mimpi Yusuf alaihissalam tu kepada adik-beradik yang lain. Yusuf alaihissalam ada 11 orang lagi adik. Nabi Ya'qub alaihissalam pesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi kamu tu yang kamu nampak 11 bintang, lepas tu kamu nampak matahari dan kamu nampak bulan, semua sujud pada kamu, mimpi itu jangan kamu cerita kepada adik-beradik kamu, jangan. Sebab kalau bagi tahu juga, ada beberapa implikasi lah yang kita dah sebut hari tu. Antaranya fayakidu laka kaidan, mereka akan melakukan perancangan jahat. Mereka akan melakukan perancangan jahat terhadap kamu, wahai Yusuf alaihissalam. Antara yang dimaksudkan dengan melakukan perancangan jahat itu adalah bertukar daripada cemburu kepada dengki. Kita sebut semalam bahawasanya ada perbezaan di antara cemburu dan satu lagi dengki. Dalam terma Arab, cemburu disebut sebagai ghirah, ataupun ada dengki pula, sebut Arabnya adalah hasad. Ghirah ni dia positif, tapi bila hasad dia tak baik, dia jadi negatif. Ghirah, cemburu ni sifatnya adalah bersaing, tapi kalau dengki dia dah ada sifat untuk membinasakan pihak satu lagi. Jadi di situ kita akan nampak ada perbezaan besar di antara dengki dan satu lagi cemburu, dua benda yang berbeza. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia cerita dalam ayat tu bahawasanya Yusuf alaihissalam bagi tahu kepada Yusuf alaihissalam, Ya'qub alaihissalam, bapa beritahu pada Yusuf alaihissalam supaya mimpi itu jangan cerita dekat adik-beradik. Takut ada implikasi yang tak baik. Implikasi adalah fayakidu laka kaidan.
mereka akan melakukan perancangan jahat kepada kamu wahai Yusuf alaihissalam. Jadi apa perancangan jahat tu? Kebimbangannya apabila mereka tu mula-mulanya ada cemburu, maka mereka boleh bersaing secara sihat. Tapi kalau cerita yang mimpi nampak 11 bulan apa tu, bimbangnya nanti mereka ni bukan semata-mata ada cemburu, tapi nanti mereka pergi pada dengki, maka ketika itu mereka akan melakukan perancangan jahat untuk membinasakan Yusuf alaihissalam. Itu pesanan bapa Yaqub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut sambungan ayat, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan itu kepada manusia adalah musuh yang paling nyata. Kita dah cerita panjang lebar dah semalam tafsiran terhadap ayat tersebut. Pada malam ni insya-Allah kita sambung ayat yang ke-6. Yang semalam ayat ke-5, hari ni ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala kata, begitulah wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits. Yaqub alaihissalam ni, dia dah bagi tahu supaya mimpi tu jangan cerita dekat adik-beradik lain. Yaqub bagi tahu pada anak ni Yusuf alaihissalam. Ayat ni Allah Taala sambung balik apa pesanan Yaqub alaihissalam, apa yang disebut oleh Nabi Yaqub alaihissalam kepada anaknya Yusuf alaihissalam. Apa yang Yaqub alaihissalam bagi tahu pada Yusuf? Kata dia, wa kadzalika yajtabika. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yajtabika rabbuka. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Begitulah Tuhan engkau wahai Yusuf alaihissalam telah memilih engkau. Telah memilih, yajtabika rabbuka. Tuhan kamu wahai Yusuf alaihissalam telah memilih kamu. Wa yuallimuka min ta'wilil ahadits, bahkan dia telah mengajar kepada engkau wahai Yusuf alaihissalam berkenaan dengan ta'wil ahadits. Ta'wil hadis ni ada ulama tafsirkan sebagai ta'wil mimpi. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Wa itimmu ni'matahu 'alaika, begitu juga Tuhan ni dia telah menyempurnakan nikmatnya alaika kepada engkau. Nikmat-nikmat Tuhan tu Tuhan dah bagi kepada engkau wahai Yusuf alaihissalam secara sempurna. Bukan sekadar kepada engkau, wa ala ali Yaqub, begitu juga Tuhan bagi juga kepada ahli keluarga Yaqub alaihissalam. Kama atammaha ala abawaika, dan sebenarnya benda ni pernah dilakukan Tuhan kepada dua bapa kamu sebelum ni. Siapa dia? Ibrahim wa Ishaq, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ishaq alaihissalam. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan kamu wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan kamu wahai Yusuf alaihissalam, alimun hakim, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Kita tengok ayat sebelum, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Yaqub alaihissalam telah membuat satu takwilan terhadap mimpi Yusuf alaihissalam. Kita dah cerita semalam, Nabi Yaqub alaihissalam pun dia boleh menakwil mimpi. Takwilan Yaqub alaihissalam terhadap mimpi Yusuf, ada satu benda baik bakal berlaku kepada Yusuf alaihissalam. Jadi bila dah nampak tu, jadi dia ada kebimbangan, kedengkian yang berlaku apabila ada kebaikan yang berlaku pada Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yaqub alaihissalam pesanlah kepada Yusuf dengan cerita pada adik-beradik lain. Jadi bila Nabi Yaqub alaihissalam, si bapa ni bagi nasihat kepada anak Yusuf alaihissalam supaya jangan cerita, maknanya secara tak langsung sebenarnya Yaqub alaihissalam dah menakwilkan mimpi yang dilakukan mimpi Yusuf alaihissalam. Dia dah takwil lah mimpi tu. Maksudnya kita akan faham di situ bahawasanya Nabi Yaqub alaihissalam juga boleh takwil mimpi. Dia takwil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, dan takwilan yang disebut dalam ayat kelima tu masih umum lagi. Dalam ayat yang ke-6 ni, Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana takwilan mimpi Nabi Yaqub alaihissalam terhadap mimpi Yusuf alaihissalam itu lagi detail lagi. Dia perincikan lagi, dia khususkan lagi mimpi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun sebutlah sambungan ayat tu. Jadi sambungan ayat dalam ayat ke-6 ni, dia nak mendetailkan balik apa yang umum di dalam ayat yang kelima. Begitu. Baik. Itu pertama. Itu dipanggil hubungan ayat. Ayat yang kelima dengan ayat yang ke-6. Baik. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mulakan wa kadzalika yajtabika rabbuka. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Begitulah Tuhan kamu wahai Yusuf alaihissalam, kata Yaqub alaihissalam. Ayat ni perkataan Yaqub alaihissalam kepada anak ni kena faham elok-elok, jangan salah faham. Sebab bila kita sebut rabbuka wa kadzalika yajtabika, engkau ni takut-takut orang tafsirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, sebenarnya wa kadzalika yajtabika rabbuka. Dan begitulah Tuhan kamu telah memilih kamu. Kamu di sini ni merujuk kepada Yusuf alaihissalam. Dan siapa cakap ni? Yang cakap ni adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam kata, begitulah Tuhan kamu telah memilih kamu wahai Yusuf alaihissalam. Pilih sini.
Jadi apa yang kita nak faham lah daripada permulaan berkenaan dengan ayat yang pendek ni, wa kadzalika yastabika rabbuka ni. Satu benda yang kita kena ingat, orang yang ada hikmah, orang yang ada kebijaksanaan, dia bukan semata-mata membaca sesuatu perkara itu apa yang tersurat, tetapi dia akan baca juga apa yang tersirat. Itu sifat orang yang ada hikmah. Kan, orang hikmah, dia nak tahu tu macam-macam cara lah, sama dengan firasat ke, ataupun wahyu ke, ataupun pengalaman harian. Itulah yang dikatakan sebagai orang hikmah, orang ada hikmah. Sebab kita kena ada beza di antara dua perkara. Satu, orang berilmu. Satu lagi, orang yang ada hikmah. Dua benda yang tak sama. Ramai orang boleh dapat ilmu, tapi dalam ramai-ramai itu, orang tertentu saja ada hikmah. Orang hikmah ni, dia tak semata-mata melihat apa yang tersurat, tetapi dia akan lihat apa yang tersirat. Contohnya macam, benda ni berlaku juga di kalangan kita kadang-kadang. Ada orang ni kadang-kadang, dia bila melihat seseorang, dia bukan semata-mata lihat, tetapi dia membaca di sebalik orang itu. Orang tu kalau ungkap satu perkataan, dia bukan semata-mata dengar apa orang tu cakap, tapi dia akan tengok apa tujuan di sebalik orang tu cakap. Macam kita tengok perbalahan politik, contoh bila orang tengok perbalahan politik, dia tak tengok politik ni selapis, tapi dia akan tengok apa agenda di sebalik orang politik bermain politik. Macam mana perebutan kuasa, dia akan baca. Dia tak baca selapis, dia akan baca 2-3 lapis. Itu sifat orang yang hikmah. Dan macam mana kita nak baca yang tersirat, itu macam-macam cara lah. Benda ni berlaku di kalangan para sahabat, ada Contoh kalau ahli hikmah yang berlaku di kalangan para sahabat ni, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Itu ahli hikmah. Dia bukan semata-mata alim dari sudut ilmu, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia boleh bahas tafsir, dia boleh bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia ada hikmah. Maka sebab itulah ada diceritakan dalam kisah ketika dia mengajar, ada orang pergi tanya soalan dekat dia. Dia tengah mengajar, tiba-tiba datang seseorang, dia pergi tanya kepada Abdullah bin Abbas. Soalan dia apa dia? Dia kata, halil qatili taubatun. Orang bunuh orang ni, kalau dia bertaubat, taubat diterima ataupun tidak. Jadi Abdullah bin Abbas ni, bila dia dengar soalan tu, dia tengok kepada orang yang bertanya. Bila tengok pada orang bertanya, dia pun bagi tahu sesungguhnya orang yang bunuh orang ni, taubat dia tidak diterima. Dia kata, ini yang pertama, taubat tidak diterima, orang bunuh orang. Duduk beberapa ketika yang lain, orang lain pula tanya soalan kepada dia. Dia kata, al-qatili taubatun. Orang bunuh orang ni, taubat diterima ataupun tidak? Jadi Abdullah bin Abbas dia tengok, dia kata taubat diterima. Jadi ada dua jawapan yang berbeza. Kenapa berbeza? Maka disebabkan itu, ada seorang murid dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa hari pertama kamu kata taubat tidak diterima? Pada hari kedua pula, bila ditanya, kamu kata diterima pula. Maksudnya ada dua jawapan berbeza daripada satu persoalan. Jadi Abdullah bin Abbas ni, dia ada hikmah, makanya dia bagi tahulah. Dia bagi tahu, dia kata, orang yang mula-mula tu tanya, dia tanya taubat diterima ke tidak? Aku kata taubat tidak diterima, sebab aku tengok masa dia tanya soalan itu, dia tu macam ada berdendam dengan orang yang dia nak bunuh orang. Jadi bila dia tanya aku, maksudnya kalau aku kata taubat tu diterima, makanya nanti dia akan bunuh orang, dia bertaubat. Jadi aku nak elak daripada dia membunuh orang, maka aku kata taubat dia tidak diterima. Orang yang kedua pula datang, aku tengok muka dia, dia macam menyesal baru lepas dia membunuh orang. Makanya aku katalah taubat dia diterima, sebab kalau aku kata taubat tidak diterima, nanti dia feras dan dia akan bunuh lagi ramai orang. Jadi aku berkata taubat diterima supaya memberhentikan dia daripada feras dan menyebabkan dia akan bunuh orang tu. Jadi kita elak benda macam tu. Jadi Ibnu Abbas ni boleh dikatakan sahabat Nabi yang ada hikmah. Dia ada hikmah. Dia bukan semata-mata menjawab soalan apabila orang tanya, tetapi bila dia memberi jawapan, dia tengok kepada orang yang ditanya. Kesesuaian kepada al-mustafti, orang yang bertanya soalan tu kan. Jadi itu ada hikmah. Antara sahabat tu namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Hikmah tu juga ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Lagi-lagilah Nabi Muhammad kan. Sebab sifat bagi Nabi ni dia mesti ada hikmah. Al-Quran sebut Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Allah Ta'ala kata Ibrahim AS, Ismail AS berdoa. Doa dia, antara doa kedua-duanya Nabi Ibrahim Ismail ni adalah, wahai Tuhan kami, bangkitkan di kalangan zuriat kami ini Nabi, Rasul. Rasul tu adalah membaca kitabullah dan juga mengajar kitab. Baca satu, mengajar dua, dan satu lagi mengajar hikmah. Jadi Nabi tu ada hikmah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW apabila ditanya, sahabat, ada orang pergi tanya pada Nabi SAW, boleh tak dia nak cium isteri dia pada siang hari bulan Ramadan? Nabi Muhammad kata tak boleh. Tak boleh. Hari yang lain pula orang tanya soalan yang sama, Nabi Muhammad SAW kata boleh. Jadi dua pandangan berbeza.
Jadi sahabat Nabi ni pelik. Kenapa Nabi memberi jawapan berbeza? Jawapan Nabi hikmah. Iaitu orang yang mula-mula tanya tu, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi kata boleh. Sebab yang datang tu orang muda. Kalau kata boleh tu, nanti dia bercium. Nanti bukan sekadar cium, takut-takut dia bersetubuh pada bulan Ramadan siang hari. Adapun orang kedua, itu orang dah tua. Lelaki dan perempuan dua-dua putus haid. Dua-dua tu tak rasa perasaan dah. Jadi Nabi Muhammad SAW memberi jawapan hikmah. Nabi kata boleh. Sebab apa? Sebab orang tua dua-dua putus haid. Kalau bercium pun tak jadi apa juga. Maksudnya kita faham daripada kisah ini, Nabi Muhammad SAW apabila memberi jawapan, dia ada hikmah. Jadi orang hikmah ni, dia tak tengok selapis, dia akan tengok berlapis-lapis. Itu orang hikmah. Dia tidak akan buat ikut dan. Dia akan fikir, lepas ni nak jadi apa? Baik ke buruk? Dia akan fikir implikasi sesuatu perbuatan. Itu orang hikmah. Itu ada hikmah. Sebab tu kita kena beza dua perkara. Satu dia panggil ilmu, satu lagi dia panggil hikmah. Antara orang yang ada hikmah ni adalah Nabi Yaqub AS. Jadi Nabi Yaqub AS, dia bukan tengok semata-mata mimpi tu. Bila Nabi Yusuf AS, anaknya cerita aku mimpi begian-begian. Jadi Yaqub AS dia tengok, dia bukan semata-mata tengok mimpi, tetapi dia baca apa yang tersirat di sebalik mimpi. Jadi apa yang dia boleh faham di sebalik mimpi itu, wa kadzalika yashtabika rabbuka. Dia kata bila tengok mimpi itu yang Allah Taala bagi kepada Nabi Yusuf AS, dia terus faham sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Yusuf AS tu. Yusuf AS tu telah jadi orang yang terpilih. Dia sebut macam. Maksudnya dia dah nampak tu. Itu orang hikmah. Dia nampak benda macam tu. Orang hikmah ni bukan semua orang. Ada orang tertentu yang nampak. Macam kes bila berita kewafatan Nabi apabila turun ayat terakhir dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Ayat tu kan, bila turun ramai sahabat Nabi bergembira, seronok, Quran dah sempurna, Islam dah sempurna. Tapi Abu Bakar As-Siddiq seorang yang tak gembira, sedih. Jadi orang tanya kenapa Abu Bakar sedih sedangkan dikala ramai orang gembira. Jawapannya Abu Bakar ni orang ada hikmah. Dia faham sebenarnya kejadian itu bukan semata-mata kejadian. Dia bukan semata-mata cerita Quran dah habis. Sebenarnya itu menandakan tak lama lagi Nabi Muhammad nak wafat. Sebab tu dia sedih. Jadi Abu Bakar ni orang ada hikmah. Dia bukan tengok semata-mata tersurat, tetapi dia boleh baca apa yang tersirat. Itu kelebihan lah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita baca dalam ayat ni, Yaqub AS dia boleh bercakap dekat anak dia Yusuf AS apabila Yusuf cerita pasal mimpi. Aku mimpi, aku tengok sebelah bintang, aku tengok matahari, aku tengok bulan, semua sujud. Jadi hikmah Yaqub AS, dia kata jangan cerita ke adik-beradik. Sebab kalau cerita nanti, dia orang akan melakukan pengkhianatan kepada kamu. Bukan sekadar tu, dia pergi sebut pula ada satu lagi. Apa dia? Wa kadzalika yashtabika rabbuka. Dia kata, begitulah Tuhan kau wahai Yusuf AS telah memilih kamu. Maksudnya kamu ni sudah jadi orang yang terpilih. Yashtabika. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala guna kalimah yashtabika, yashtabik. Dia dalam terjemahan kita buka dalam buku terjemahan kalau kita buka tafsir terjemahan. Anda cadangkanlah masa kita kalau yang nak belajar lah, kalau tak nak belajar pun tak apalah. Kalau kita boleh kita buka buku terjemahan Al-Quran lah. Anda pun buka terjemahan Quran ni. Dalam terjemahan Al-Quran ni dia menterjemah yashtabika ni sebagai memilih. Yashtabika wa kadzalika yashtabika, dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu. Dia guna kalimah pilih. Sebenarnya kalimah pilih ni dalam bahasa Arab banyak. Dia bukan yashtabika je. Dia bukan ishtiba, bukan ijtaba saja. Di sana ada beberapa kalimah, antaranya istafa. Mustafa tu kan orang yang terpilih. Mujtaba, Mustafa, ikhtiar, terpilih. Semua maknanya terpilih belaka. Persoalannya apa beza ijtaba dengan istafa? Tu persoalan dia. Terjemahan dua-dua tu memang terjemahan dia pilih, tapi beza dia kat mana? Ijtaba ni pilih lah. Pilih biasa ni. Macam kita tengok ada 2-3 orang, kita tengok contoh kita nak menikah kan. Bila kita nak menikah ada 3 perempuan yang kita nak pilih. Jadi kita pilih kena hot ni kita pilih tu. Itu panggil istafa. Tapi ada satu lagi ijtaba. Ijtaba ni dia bukan semata-mata pilih. Ijtaba ni dia ada tajuk situ, asal mana ijtaba ni adalah tapis. Kita ni minum air teh, nak minum air teh tu kan. Bila air teh tu kita ada serbuk keladak dia tu. Jadi kita minum air teh, kita bubuh dalam gelas, kita bubuh tapis, kita bubuh air. Jadi keladak-keladak tu tak ada, yang jatuh dalam tu adalah air yang bersih. Maksudnya dia bukan semata-mata pilih. Dia ada unsur kita teliti.
Bukan semata-mata pilih, dia ada teliti pula, teliti lebih detail lagi. Itu istilah ijtabah. Dalam ayat ni Allah Taala guna kalimah yajtabika rabbuka wa kazalika yajtabika rabbuka. Dia guna kalimah ijtabah. Kita terjemah sebagai memilih dalam terjemahan ni lah. Dalam terjemahan ni guna memilih. Tapi kalau asal kalimah ni maknanya tapis. Tapi kalau kita terjemah dan demikianlah cara Tuhanmu menapismu. Jadi macam tak sedap pula ayat tu kan. Jadi tak pelik lah dalam kitab ni dia menterjemah sebagai tapis, pilih. Dia tidak terjemah sebagai tapis. Tapi kalau kita nak pergi lebih detail lagi, pemaknaan bagi ijtabah di sini adalah tapis. Maksudnya dia pilih, dia dah ada dah orang-orang tu. Lepas tu dia pergi pilih mana hak lebih mulia. Dalam mulia-mulia tu dipilih pula hak lagi baik daripada yang baik-baik itu. Yang tu dipanggil ijtabah. Ayat ni Allah Taala guna kalimah yashtabika. Tu anda dah sebut hari tu. Kenapa Allah Taala sebut dalam ayat yang kedua kan? Allah Taala kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kisah Yusuf AS ni ayat kedua Allah Taala kata Quran dalam bahasa Arab. Kenapa? Lepas tu dalam ayat seterusnya ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Kenapa Allah Taala sebut lagu tu? Sebab dalam terma Arab itu walaupun pendek tetapi mempunyai pemaknaan yang cukup mendalam. Begitu. Tak apa. Jadi yang pertama kalimah yashtabika rabbuka, yang telah memilih kamu oleh Tuhan kamu. Tuhan kamu yang memilih kamu wahai Yusuf AS. Bila kita sebut terpilih, dia mestilah di kalangan orang-orang yang istimewa. Jadi Yusuf AS ni istimewa. Dia istimewa. Nabi Muhammad SAW tu terpilih. Nabi Muhammad tu orang istimewa. Tu Nabi SAW. Begitulah Nabi Yusuf AS. Begitu. Jadi bila terpilih, cuba persoalannya timbul. Terpilih di kalangan siapa? Tu satu persoalan. Dia terpilih ni, nombor satu, kita boleh kata terpilih dekat semua kalangan manusia. Nabi Yusuf AS terpilih di kalangan semua manusia. Satu. Ataupun kita boleh kata Nabi Yusuf AS terpilih di kalangan adik-beradik dia. Tuhan ni boleh pilih Yusuf. Kenapa tak pilih hak lain? Ada nama Yahuda, ada nama Bunyamin, ada macam-macam nama tu kan. Tapi kenapa dia tak pilih hak lain tu? Dia pergi pilih Yusuf AS. Maksudnya di sini kita akan nampak Nabi Yusuf AS ni terpilih di kalangan yang mulia-mulia tu. Tu dia sesuai dengan kalimah yashtabika rabbuka. Memilihlah akan kamu wahai Tuhan kamu. Tuhan kamu pilih. Pilih sungguh-sungguh lah, tapis, betul-betul tapis. Makanya Allah Ta'ala pilih Yusuf AS. Dan terpilih untuk apa? Itu pun ada berlaku penafsiran ulama. Ada ulama kata yang dimasukkan terpilih di sini adalah Nabi Yusuf AS menjadi Nabi. Jadi bila Yaqub AS dia cakap kepada anak dia Yusuf AS, wa kazalika rabbuka yashtabika rabbuka. Begitulah Tuhan kamu telah memilih kamu. Apa maksud pilih ni? Menjadi Nabi. Satu tafsiran. Ada tafsiran yang kata tak, bukan maksud menjadi Nabi. Nak cerita Yusuf AS sebagai Nabi ni kena buka ayat lain. Lepas tu apa maksud yang terpilih di sini? Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada Yusuf AS berbanding adik-beradik dia, hatta lebih daripada bapa dan mak dia. Kan? Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada Yusuf AS. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada Yusuf tu lebih daripada adik-beradik dia dan lebih daripada mak dan bapa dia. Apa dalilnya? Merujuk pada ayat yang kita baca 2 hari lepas. Iaitu apabila Yusuf AS nampak 11 bintang, matahari, bulan semua sujud kepada dia. Yang kita sebut 11 bintang tu 11 orang adik-beradik Nabi Yusuf AS. Matahari itu adalah Nabi Yaqub AS. Bulan itu adalah mak Nabi Yusuf AS. Jadi mereka tu sujud. Makna di sini yashtabika rabbuka bukan merujuk pada Nabi. Sebab kalau merujuk pada Nabi, Nabi Yaqub AS pun Nabi. Jadi apa maksud yashtabika rabbuka di sini? Iaitu Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada Yusuf AS lebih daripada bapa dia sendiri, lebih daripada mak dia sendiri, lebih daripada adik-beradik dia. Yang tu tafsiran yang paling tepat apabila ditafsirkan maksud wa kazalika yashtabika rabbuka. Begitulah Tuhan kamu telah memilih kamu wahai Yusuf AS. Gitu. Persoalannya pula, kenapa Yusuf AS terpilih? Itu satu persoalan. Dalam banyak-banyak ni, kenapa Yusuf terpilih? Kenapa tak pilih hak lain? Jawapannya, antara disebut oleh Imam Rashid Ridha. Rashid Ridha sebut dalam tafsir Al-Manar. Dia menyatakan antara faktor yang menyebabkan Yusuf AS ni terpilih, yang pertama kerana akhlak yang ada pada Yusuf AS. Ingat akhlak. Kita kalau belajar ilmu tasawuf, kita akan jumpa ada 2 terma. Satu dia panggil akhlak, satu lagi dia panggil suluk. Suluk ni mana akhlak juga. Apa beza suluk dengan akhlak? Ana dah pergi pada wacana bahasa dan tasawuf pula. Tak apalah, ana ceritalah supaya kita mudah faham. Akhlak ni, suluk ni, kita melakukan sesuatu amalan baik
dalam keadaan kita masih lagi hipokrit, masih lagi berlakon. Ada satu lagi, kita memang baik, memang semula jadi kita baik. Contoh anda buat kita naik kereta. Lepas tu orang potong queue. Bila orang potong queue, ada orang ni, dia maki orang tu. Celaka, sial, apa potong queue. Dia marah lah sebab potong queue dekat dia ni. Dia marah. Bila marah, dia maki kawan tu. Dia maki. Tiba-tiba orang depan tu berhenti. Dia pun berhenti, dia pun turun. Masa dia cakap, orang tu cakap dengan baik. Nampak macam berakhlak. Dia cakap dengan baik. Padahal dalam kereta tadi dia maki berasap dah. Menandakan dia tu ada suluk. Maksudnya akhlak dia baik. Tapi bukan datang jiwa raga dia baik. Dia tu baik sebab berlakon. Kenapa? Faktor mungkin takut kena pukul ke, kena cepuk dengan kawan tu ke, mana tahu kan. Kena maki kawan tu, mana tahu. Maka sebab tu dia buat baik. Tapi sebenarnya dia tu hati tak baik. Buktinya dalam kereta tu dia maki siap dah. Bila dia berhadapan orang tu lah baru dia baik. Satu. Ada pula satu lagi, dia naik kereta, orang potong queue. Dia marah. Tapi dia nak marah tu, dia boleh kata, tak payah marah lah. Sebab apa? Sebab hari ni orang tu dia buat satu benda yang aku marah. Mungkin hari ni aku telah melakukan perkara yang Allah Ta'ala marah. Dia boleh cakap lagu tu. Makanya semula jadi dia ni tak marah. Memang tak marah lah. Awak macam mana dia baik. Yang tu dia baik daripada jiwa raga dia, daripada diri dia, hati yang baik, melahirkan tindakan yang baik. Itulah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalb. Nabi Muhammad kata, kamu kena ingat dalam jasad manusia ni ada seketul daging. Daging ni kalau baik, yang lain pun jadi baik. Kalau yang ni buruk, yang lain pun jadi buruk. Ala wahil qalb. Kamu kena ingat yang tu namanya hati. Maksudnya hati yang baik melahirkan tindakan yang baik. Tapi ada tindakan yang baik, hati tak baik. Yang dikatakan tindakan baik, hati tak baik, itu dipanggil suluk. Tapi kalau sekiranya hati dia baik, melahirkan tindakan yang baik, iaitu dia panggil akhlak. Yang tu berlaku pada Nabi SAW. Sebab tu Quran kata ala khuluquhul azim. Ketahuilah akhlak Nabi Muhammad tu hebat. Maksudnya Nabi Muhammad ni baik bukan perbuatan dia semata-mata baik, dia bermula daripada hati yang baik. Hati yang baik melahirkan tindakan yang baik. Satu lagi, perbuatan baik, hati belum tentu lagi baik. Yang tu disebut sebagai akhlak. Yang kalau sekiranya kita buat baik, hati tak baik, dia panggil suluk. Nabi Yusuf AS, dia ada akhlak. Yusuf AS ni dia ada akhlak, dia panggil. Jadi bila dia baik, bermaksud bukan tindakan dia baik, hati dia baik. Bila hati dia baik, tindakan dia baik, maka tak pelik yang dia ni manusia terpilih. Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala pilih Yusuf AS. Begitu. Yang keduanya, ada ulama tafsirkan maksud terpilih di sini, Nabi Yusuf AS ni mempunyai rupa paras yang cantik lah. Itu popular. Kalau kita baca dalam ayat akan datang, kita akan jumpa bagaimana ada orang perempuan kagumi dengan kecantikan Yusuf AS sampai satu tahap sanggup potong jari. Begitu. Dan ada juga ulama tafsirkan, jadi maksudkan dengan terpilih di sini, Yusuf AS ni adalah orang yang tidak berdendam. Yusuf AS ni orang tak berdendam. Orang buat jahat macam mana pun, dia boleh maafkan orang tu. Buat jahat macam mana kat dia, dia boleh okey, tak apalah aku maafkan. Jadi disebabkan ada 3 perkara ni pada diri dia, maka tak pelik Yusuf AS ni jadi yashtabika wa kazalika yashtabika rabbuka. Begitulah demikian itulah Tuhan kamu telah memilih kamu wahai Yusuf AS. Anaknya Yusuf AS. Baik. Jadi pilihlah. Bila Allah Ta'ala dah pilih Yusuf AS, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Dah pilih dah satu. Bila dah terpilih, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Macam Nabi-Nabi. Nabi ni, dia ada, Nabi tu dah terpilih. Makanya apa Allah Ta'ala bagi kelebihan pada mereka? Mukjizat contoh. Apa mukjizat? Ada pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalau baca dalam hadis, cerita belah bulan, macam-macam cerita lah tu. Jadi, yang tu bila dah dipilih, Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Istimewa tu, mukjizat pun boleh. Kalau orang biasa ni dipanggil karamah, macam-macam nama tu kan. Yang tu ada benda tambahan yang Allah Ta'ala bagi apabila dah terpilih tu. Persoalannya, Allah Ta'ala dah pilih dah Yusuf AS ni. Pilih. Jadi dah terpilih. Kerana dalam maksud memberi kemuliaan kepada Yusuf AS. Persoalannya, apa pula kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Yusuf AS? Dah ada dah satu terpilih. Mesti ada kelebihan dia. Apa kelebihan Allah Ta'ala bagi pada Yusuf AS? Allah Ta'ala sebut dalam sambungan ayat. Kata Allah Ta'ala, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Allah Ta'ala bagi benda yang pertama, iaitu Yusuf AS ni boleh ta'wilul ahadis. Ta'wil al-ahadis. Apa makna ta'wil al-ahadis pula? Ni kita nak detailkanlah perbincangan ni kan. Asal makna ta'wil ni,
Kita buka dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ditulis oleh Al-Imam Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur. Dia kata at-ta'wil irja'u syai' ila haqiqatihi wa dalilihi. Yang dikatakan ta'wil ni adalah kita mengembalikan sesuatu kepada hakikat sebenar. Apa hakikat sebenar? Kalau kita tiba contoh nak faham hakikat mana ta'wil. Apabila sebut arak. Arak itu haram. Apa hakikat bagi arak? Itu soalan ni. Bila kita tahu hakikat bagi arak, itu dipanggil sebagai ta'wil. Proses penakwilan. Kita nak tahu cerita sebenar kan? Jawapannya, hakikat bagi arak tu adalah air anggur ataupun itu bezalah antara Hanafi dengan Syafi'i. Kan? Kalau ikut Hanafi, air anggur ataupun air kurma yang telah mengandungi mabuk. Maka itu adalah hakikat bagi arak. Pada mazhab Hanafi lah. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain daripada Syafi'i, kecuali Hanafi, mengatakan bahawasanya dikatakan hakikat arak itu adalah sebarang minuman yang memabukkan. Arak. Sebarang minuman memabukkan. Daripada anggur ke, daripada kurma ke, daripada beras ke, apa pun, kalau dia memabukkan, itu adalah hakikat bagi arak. Kita nak tahu hakikat tu. Bila kita nak tahu hakikat lah, itulah dipanggil sebagai at-ta'wil. Al-ahadis pula apa dia? Al-ahadis. Ta'wilul ahadis. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mengajar kepada kamu, wahai Yusuf AS, daripada ta'wilul ahadis. Jadi, ta'wil tu maknanya irja'u syai' ila haqiqatihi wa dalilihi. Kita nak tahu hakikat benda kan? Adapun hadis, yasihu an yakuna jam'un hadis. Ahadis ni kalimah jamak daripada hadis lah. Hadis. Jadi, hadis tu bermakna asyai'ul hadis. Sesuatu kejadian. Sesuatu kejadian. Bermaksud, Yusuf AS ni mengetahui ta'wilul ahadis, iaitu irja'ul al-hawadis ila ilaliha wa asbabiha biidraki ahqaiqiha ala tamam. Yusuf AS dia mengetahui satu benda tu pada hakikat sebenar. Sesuatu kejadian tu dia tahu hakikat cerita tu. Dia bukan semata-mata tahu cerita, tapi dia tahu di sebalik cerita tu. Yang tu dikatakan sebagai ta'wil al-ahadis. Itu satu tafsiran lah. Jadi, bila tahu hakikat satu kejadian, antara kejadian tu mimpi contoh, maka dia tahulah takwil mimpi. Kalau dia tahu kejadian yang berlaku depan mata dia, dia tahulah di sebalik cerita tu. Makanya disebabkan Yusuf AS ta'wilul ahadis. Sebab orang selalu tafsirkan ta'wilul ahadis itu hanya merujuk tahu takwil mimpi. Sebenarnya itu salah satu makna. Itu salah satu makna. Yang disebut ta'wil ahadis tu bukan semata-mata dia boleh takwil mimpi, bahkan dia boleh tahu pula cerita di sebalik yang lain. Contoh, dia tahu apabila berlaku kegawatan ekonomi, dia tahu macam mana nak selesai masalah ekonomi. Itu loh ta'wilul ahadis juga. Takwil mimpi itu salah satu. Ada yang lain pula. Apabila ada perancangan jahat yang dilakukan oleh golongan-golongan berhala pada ketika itu, sebab kerajaan Mesir ketika itu bukan Islam masa tu. Yusuf AS tu Islam lah. Dia pergi jumpa raja. Raja tu tidak beragama Islam. Dan raja tu dia adalah dia punya orang-orang agamanya, orang-orang kuil dia. Dan orang kuil tu menguasai ekonomi pada ketika itu. Dan mereka ni apabila Yusuf AS diberi kepercayaan oleh raja untuk mengurus ekonomi, ni geng-geng kuil ni tak cemburu, dengki dengan Yusuf AS. Dan mereka melakukan beberapa perancangan-perancangan jahat untuk menghancurkan Yusuf AS. Yusuf AS tengok tu, dia terus ta'wilul ahadis. Dia tahu kejahatan tu. Dia tahu hakikat cerita tu. Dia tahu di sebalik cerita tu. Yang tu dikatakan sebagai ta'wilul ahadis. Jadi kalau kita tengok ada orang tafsirkan ta'wilul ahadis wa yu'allimuka min ta'wilul ahadis. Allah Ta'ala telah mengajar kepada kamu wahai Yusuf AS min ta'wilul ahadis. Kita tafsir. Maksudnya ta'bir mimpi. Itu salah satu tu. Sebenarnya ada lain juga. Iaitu dia mengetahui hakikat semua perkara. Maksudnya, apa-apa yang berlaku depan dia, dia tahu. Sebenarnya kejadian macam ni. Itu maksud ta'wilul ahadis. Itu dua. Satu kita sebut ta'wil mimpi. Satu, dalam maksud ta'wil hadis ni, satu, dia tahu ta'wil mimpi. Yang kedua, dia tahu juga apa-apa kejadian, apa yang berlaku di sebaliknya. Dua. Yang ketiga, yang dimaksudkan ta'wil hadis di sini juga adalah, dia mengetahui sesuatu benda itu implikasi dia apa. Yusuf AS. Dia tahu implikasi dia. Dia bukan semata-mata buat. Tetapi bila dia tengok satu benda, kalau kita buat macam ni, kesan dia apa? Kalau kita buat macam tu, kesan dia apa? Dan benda ni sebenarnya bukan Yusuf AS je. Benda ni pun dia ajar dalam Al-Quran. Benda ni dia ajar dalam Al-Quran. Dia panggil ilmu ma'latul af'al. Kan? Kalau orang belajar ilmu maqasid syariah, kita akan jumpa satu tajuk, dia panggil ma'latul af'al. Apabila kita nak melakukan satu benda, kita kena tengok implikasi. Al-Imam Musyatibi dia sebut. Ini tak ada dalam kitab ni. Ini yang dia sebut dalam kitab lain. Ini kitab maqasid syariah.
Al-Imam Syatibi dia sebut dalam kitab Al-Muwafaqat. Dia kata apa kata? An-nazru ila ma'latin mu'tabarun masyru'un. Kita apabila nak melakukan satu perkara, kita jangan terus buat, tetapi tengoklah kepada implikasi. Contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kata la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain pada Allah, bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudis. Maksudnya, kita ni bila tengok patung orang, sembahan orang, jangan duk maki, jangan. Apakah maki itu tak boleh? Ini kan syirik. Kita bujah lagu tu. Isunya bukan kita nak kutuk kerana syirik tu. Isunya implikasi di sebalik kita kutuk tu, mereka akan kutuk Allah. Jadi kita ni boleh nampak tu. Yang tu dia panggil ta'wilul ahadis. Ta'wil al-ahadis. Jadi itu yang maksudkan ma'latul af'al. Jadi kita akan nampak yang dikatakan ta'wilul ahadis, yang pertamanya dia tahu takbir mimpi, satu. Yang kedua, kalau realiti berlaku, dia tahu macam mana nak address, dia tahu hakikat cerita tu macam mana. Dua. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi pada dia ada kelebihan, dia boleh baca implikasi. Itu yang ada pada Yusuf AS, dan itulah maknanya ta'wilul ahadis. Itu maksud dia, gitu. Itu satu tafsiran, dan inilah tafsiran yang paling tepat. Cuma di sana ada beberapa tafsiran lain lah. Ada orang tafsirkan yang dikatakan ta'wilul ahadis di sini adalah Yusuf AS dia boleh membaca kitab-kitab terdahulu. Ada kat tafsir lagu tu, dan tafsiran ini tidak ada sandaran. Kita nak tafsir satu ayat ni, tafsir macam ni mesti ada sandaran dia. Mana sandaran yang mengatakan tafsiran ta'wil ahadis adalah dia mengetahui tafsiran-tafsiran kitab-kitab lama, tak ada sandaran. Tafsiran itu ada, tetapi tafsiran itu tidak muktabar. Satu. Ada pula orang tafsirkan kata Yusuf AS ni dia tahu ilmu yang nyata dan ilmu mimpi. Macam yang tadi. Ilmu mimpi dia tahu, ilmu realiti pun dia tahu. Yang ni macam tafsiran tadi, agak kuat. Ada tafsir lagu tu. Gitu. Itulah dipanggil sebagai ta'wilul ahadis. Kena faham tiga perkara dia kena ada. Maksudnya dia tahu takbir mimpi, maksudnya dalam alam mimpi tu dia boleh takwil, hebat dah. Yang kedua, kalau kejadian realiti pun dia boleh tahu cerita di sebaliknya. Bahkan apabila satu benda berlaku tu dia boleh tahu dah implikasi dia apa. Yang tu wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Allah Taala telah mengajar kepada kamu Yusuf AS min ta'wilil ahadis, tentang ta'wilul ahadis, gitu. Kalau kita buka dalam terjemahan ni, dia akan terjemah takbir mimpi. Sempit tafsiran ni. Baca dalam terjemahan ni. Dia kata, dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi. Ni dalam tafsir Ar-Rahman. Sebenarnya tafsir takbir mimpi itu salah satu. Di sana ada dua lagi. Yang dimasukkan ta'wilul ahadis. Sebab tu tafsir ni kena belajar. Dia tak cukup sekadar baca buku terjemahan. Dia tak memadai. Sebab satu kalimah tu dia ada pemaknaan yang mendalam. Begitu. Tak apalah, nak jelaskan di sinilah insya-Allah. Baik. Okey, di sinilah ada ulama-ulama Islam berbincang. Dia ada sedikit perbahasan lah. Perbezaan di antara kemampuan dalam mentadbir mimpi oleh Yusuf AS dengan kemampuan mentadbir mimpi oleh bapa dia Yaqub AS. Apa beza dia? Sini ada perdebatan. Yang membincangkan ini adalah Rashid Ridha. Dibincanglah, anda sebutlah perbincangan ni. Rashid Ridha kata, takwil mimpi yang ada pada Yaqub AS bukan mukjizat. Tapi takwil mimpi yang ada pada Yusuf AS adalah mukjizat. Tu kata Rashid Ridha. Kenapa kita sebut tadi kan Yaqub AS boleh takwil mimpi juga. Tapi Yusuf AS tu salah satu mukjizat lah. Kita kena ingatlah mukjizat Nabi-Nabi ni tak sama. Nabi Muhammad SAW mukjizat dia Quran antaranya, bulan antaranya. Apa lagi? Banyaklah. Kita kena bacalah cerita pasal mukjizatul Rasul SAW yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Ada kitab khusus cerita pasal mukjizatul Rasul SAW. Nabi Musa AS tongkat bertukar jadi ular. Tongkat boleh pukul batu, terpancar air. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Quran sebut tu kan. Ketika mana kaum Bani Israel minta air dengan Nabi Yusuf AS nak minum air. Jadi Allah Taala kata idrib bi'asaqal hajar. Ambil tongkat pukul dekat batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, terpancar 12 mata air. Itu mukjizat Nabi Musa AS. Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang yang dah mati. Dia boleh menghidupkan burung. Dia ambil tanah, dia buat bentuk burung, dia tiup, hidup burung tu. Berlakulah pada Nabi Isa AS. Nabi Yusuf, apa mukjizat dia? Antara mukjizat dia dah takwil mimpi. Yaqub AS pun boleh takwil mimpi juga. Tadi kita dah sebut awal, semalam pun kita dah bahas takwilan mimpi yang dilakukan oleh Yaqub AS terhadap mimpi Yusuf AS. Jawapannya adalah, perbezaan tu adalah apabila dia mukjizat,
takwil tu sifat dia qat'i, yakin. Qat'i, yakin. Tapi kalau Yusuf, itu berlaku pada Yusuf AS lah. Sebab tu kita buat misal contoh dalam 2 kes. Yang pertamanya, kes yang melibatkan orang di dalam penjara bersama dengan Yusuf AS yang bermimpi. Dia bagi takwilan dengan yakin. Qat'i, sifat dia qat'i, yakin. Bukan zonni, bukan sangkaan lagi. Ini confirm. Ini confirm berlaku. Dia bila orang kata mimpi aku gini-gini, confirm berlaku ni macam ni. Dia yakin. Kalau kita ni kat jari lah kalau bahasa kita, kan? Aku yakin lah kat jari lah, kat jari. Tu cara orang Melayu lah tu, kan? Tapi Yaqub AS, dia tak yakin dengan takwil mimpi dia. Dia hanya sangkaan. Dia menyangkakan begitu. Dia menyangkakan kejadian buruk berlaku kepada Yusuf AS. Kejadian tu macam mana dia tak tahu. Sifat dia zon. Jadi disebabkan yang ada pada Yusuf AS tu qat'i, dan ada pada Yaqub AS tu zonni, maka takwil mimpi yang ada pada Yusuf AS itu adalah mukjizat. Tetapi takwil mimpi yang ada pada Yaqub AS ni tidak mukjizat. Dan Yaqub AS pun dia hanya sangkaan-sangkaan sahaja. Dia menyangka sahaja. Apabila terjadi, baru tu, rupanya jadi macam ni. Dia tak tahu hakikat berlaku. Bukti je, kita kena tengok ayat ke-100 dalam surah Yusuf. Yang tu jawapannya. Iaitu ketika Yaqub AS pergi jumpa dah. Dan dia terpisah lama, kan. Ada beberapa riwayat lah. Ada kata terpisah itu selama 40 tahun. Ada riwayat kata 80 tahun. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama pada zaman tabi'in, dia kata Yusuf AS terpisah dengan Yaqub AS selama 40 tahun. 40 tahun tak bertemu. Sebab perkenatan daripada adik-beradik tadi lah. Jadi cukup 40 tahun. Kita ambil lah riwayat Al-Hasan Al-Basri 40 tahun. Yaqub AS pergi ke Mesir. Bila sampai ke Mesir tu, warafa'a abawaihi al-arsh. Jadi Yusuf AS dia minta anak Yaqub dengan mak dia ni duduk dekat tahta. Sebab dia dah raja masa tu, kan, duduk. Lepas tu wa kharru lahu sujadan, adik-beradik dia yang sebelah orang tu semua tunduk memberi penghormatan kepada Yusuf AS. Lepas tu kata Yaqub AS, kata Yusuf AS kepada Yaqub, dia kata, ya abati, wahai bapakku, haza ta'wili ru'yaya. Itulah ta'wil mimpi aku dulu, yang aku cerita kat kamu dulu masa aku kecil-kecil dulu. Maksudnya Yaqub AS dah takwil dah, tapi takwilan tu tidak meyakinkan Yaqub AS. Dia hanya sangkaan-sangkaan. Bila terjadi tu, baru dia tahu, ni sebenarnya aku jangka tu lain, berlaku ni lain. Macam tu. Sebab itulah Imam Rashid Ridha, dia sebut dalam kitab Tafsir Al-Manar, dia mengatakan takwil mimpi yang dilakukan oleh Yusuf AS adalah qat'i, takwil mimpi yang dilakukan oleh Yaqub AS adalah zonni, bukan qat'i. Makanya takwil mimpi yang ada pada Nabi Yusuf AS itu mukjizat. Tapi takwil mimpi yang ada pada Yaqub AS ni tidak mukjizat. Dan memang takwil mimpi ni dia bukan sekadar berlaku pada Nabi. Kita pun boleh takwil mimpi. Di kalangan kita pun boleh takwil mimpi. Kan? Orang belajar pula tafsir takwil mimpi Imam Ibn Sirin. Imam Ibn Sirin. Itu berbagai-bagai dakwaan lah. Ada orang kata Ibn Sirin tulis, dan ada orang kata bukan Ibn Sirin tulis. Orang tulis tapi bubuh nama Ibn Sirin. Ada juga dakwa lagu tu. Tapi kalau kita baca dalam riwayat-riwayat hadis, memang Ibn Sirin ni terkenal dengan orang yang boleh menakwil mimpi. Benda ni pernah disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Antara orang yang pakar takwil mimpi ni adalah Imam Ibn Sirin. Cuma buku yang kita jumpa tu, tafsir mimpi Ibn Sirin tu, itu belum tentu lagi Ibn Sirin tulis ke tidak. Itu je masalah dia. Gitu. Tak? Nampak? Jadi kita akan nampak di situ takbir mimpi yang dilakukan oleh Yaqub AS dengan takbir mimpi yang dilakukan oleh Yusuf AS. Itu perbezaan dia. Gitu. Tak? Sambungan ayat, Allah Subhanahu wa taala kata, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Yang pertama, Allah Taala dah pilih Yusuf AS. Jadi bila pilih, Allah Taala bagi keistimewaan, kelebihan. Yang pertama apa dia? Wa yu'allimuka min ta'wil ahadis. Allah Taala ajar kepada Yusuf AS ta'wilul ahadis. Kan? Anda tak nak terjemah takbir mimpi, sebab takbir mimpi itu salah satu makna ta'wilul ahadis. Padahal makna ta'wil hadis ni bukan mimpi je, ada benda yang lain juga, kan, yang kita dah sebut tadi. Satu, Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada Yusuf AS. Yang kedua, apa Allah Ta'ala bagi? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, kata Allah. Menyempurnakan, Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, wahai Yusuf AS. Bukan kepada kamu je, wa 'ala ali Yaqub, dan juga kepada ahli keluarga Yaqub. Apa makna sempurnakan nikmat itu? Apa makna sempurnakan nikmat Allah kepada Yaqub, kepada Yusuf, dan juga kepada adik-beradik dia, keluarga Yaqub AS. Yaqub, adik-beradik Yusuf, dan juga mak dia semua, itulah apa maksudnya, kan, gitu. Kalau kita buka kitab tafsir, ulama tafsir ni bagi pelbagai tafsiran. Cuma kita nak pilih mana tafsir yang paling tepat.
Anda sebutlah semua. Yang pertama, ada ulama tafsir yang dimaksudkan dengan menyempurnakan nikmat di sini merujuk kepada mereka itu mati dalam agama Islam. Itu satu tafsiran. Apa yang dimaksudkan yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub itu, Allah Taala telah menyempurnakan nikmatnya, nikmat Allah kepada kamu Yusuf dan juga kepada ahli keluarga Yaqub ni. Apa makna nikmat di sini? Ada ulama tafsirkan maksudnya adalah nikmat Islam. Mereka itu beragama Islam dan mereka mati dalam keadaan agama Islam. Kenapa boleh takwil lagu tu? Sebab mereka pergi rujuk ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah. Ayat kita selalu baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itulah kita baca ayat tu kan. Jadi kata maksud nikmat di sini wa yutimmu ni'matahu tu maksudnya adalah wa atmamtu alaikum ni'mati tu. Ayat Quran dalam surah Al-Maidah ayat ketiga tu. Allah Ta'ala kata, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku sempurnakan atas kamu nikmat aku. Nikmat apa di sini? Wa raditu lakumul Islam. Mati dalam keadaan Islam. Maksudnya, adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, khianat Yusuf macam mana pun, last sekali jahat macam mana pun, last sekali mati Islam. Itu maksud dia. Itu satu tafsiran. Satu. Ada pula yang kedua, ulama tafsirkan yang dikatakan wa yutimmu ni'matahu tu adalah nikmat menjadi Nabi. Allah Ta'ala bagi satu kenikmatan kepada Yusuf AS dan juga ahli keluarga dia jadi Nabi. Jadi kalau kita tengok, maksudnya bukan Nabi Yusuf sahajalah Nabi. Adik-beradik Yaqub, adik-beradik Yusuf AS pun Nabi jugalah. Nabi Yaqub tu apalah Nabi tu, kan? Sebab Allah Ta'ala kata wa ala ali Yaqub, kepada ahli keluarga Yaqub. Ahli keluarga Yaqub. Jadi bila sebut ahli keluarga Yaqub, maksudnya bukan Yusuf je lah, adik-beradik orang lain pun Nabi jugalah. Ada tak ulama yang mengatakan adik-beradik Yaqub AS ni Nabi? Ada. Memang ada sungguh. Kalau kita buka lagi kitab tafsir, banyak sangat kitab tafsir kod mengatakan adik-beradik Yusuf AS pun Nabi. Adik-beradik yang lain. Tetapi dibantah oleh ulama tafsir. Contoh yang bantah tu adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia bantah, dia tak setuju. Dia kata tak boleh kita kata adik-beradik Yusuf AS ni Nabi. Kenapa tak boleh? Wa yutimmu ni'matahu, Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya. Jadi kita tafsirkan kepada Yusuf AS tu Nabi lah. Jadi Allah Ta'ala sebut wa ala ali Yaqub juga, ahli keluarga. Jadi adik-beradik Nabi jugalah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat bagi Nabi ni dia mesti tak jahat. Itu sifat bagi Nabi. Asah bagi Nabi ni tak jahat. Dia tak ada khianat orang. Khianat bukan Nabi, itu bukan sifat kenabian. Tiba-tiba kita baca dalam ayat ni, kita baca dalam ayat sambungan nanti, kita akan jumpa beberapa kisah bagaimana 11 orang adik-beradik Yusuf AS, 11 orang adik-beradik Yusuf AS mengkhianati Yusuf. Khianat lah. Mana khianat? Nabi bukan khianat. Mana boleh khianat? Kalau khianat tu bukan Nabi. Jadi tafsiran kedua ni tak tepat. Ada tafsiran kedua gitu. Ada pula orang tafsirkan tafsiran yang ketiga yang dimaksudkan wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub di sini adalah nikmat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada orang takwil lagu tu. Apa maksud nikmat kebahagiaan di dunia? Dapat jadi menteri, dapat jadi raja Mesir, lepas tu muka pula cantik, lepas tu ada pengikut, dapat pujian daripada manusia. Itu nikmat di dunia. Dan dapat juga nikmat dekat akhirat. Apa nikmat ke akhirat? Ilmu yang banyak, hati yang baik, ma'rifatullah, kenal Allah. Jadi orang bangkit pula. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni punyakan nikmat Allah Ta'ala tu bukan pada Yusuf AS. Tu adik ahli Yaqub tu, ahli keluarga Yaqub. Jadi dia kata tak tepat juga. Tafsiran ketiga ni pun tak tepat. Begitu Tafsiran pertama Islam. Boleh diterima lah walaupun ada kritikan. Kita nak kata tak tepat tak boleh. Kurang tepat tafsiran pertama. Maksudnya Islam dan agama di Islam kan. Tafsiran kedua kata kenabian. Jadi implikasi je kita akan kata adik-beradik Yaqub AS juga, adik-beradik Yusuf AS pun Nabi. Padahal khianat. Dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga pula kata nikmat dunia akhirat. Sebab dapat nikmat tu pada Yusuf AS. Adik-beradik tak dapat jadi raja pun. Adik-beradik tu hidup dalam susah pun. Adik-beradik Nabi Yusuf AS tu kan. Lepas tu nak kata hati dia baik, tak baik juga sebab khianat orang. Kan? Tu tafsiran yang ketiga. Tafsiran keempat, ada ulama tafsirkan yang dimaksudkan dengan yang dimaksudkan dengan wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub ni, tafsiran keempat maksudnya adalah mereka berjaya berhadapan dengan ujian seperti mana ujian yang telah tertimpa kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa AS. Sebab tengok sambungan ayat. Allah Ta'ala kata kama atamma ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Seperti mana yang telah Allah Ta'ala sempurnakan kepada Allah Ta'ala sempurnakan nikmat itu kepada dua bapa kamu.
Siapa dia? Sebelum dua bapa kamu sebelum kamu, Ibrahim dan Ishak alaihissalam. Apa masalah mereka ni? Mereka ni dapat ujian yang pelbagai dan mereka berhadapan dengan ujian itu dengan baik. Berhadapan dengan ujian. Maka bila mereka boleh berhadapan dengan ujian, maka itulah maksudnya telah menyempurnakan nikmat. Itu maksud dia. Dan tafsiran yang keempat ni lebih tepat. Sebab ujian itu bukan semata-mata terkena kepada adik-beradik, terkena pada Yusuf AS, bahkan ujian itu terkena juga kepada keluarga Nabi Yaqub AS yang lain. Adik-beradik Yusuf, semua itulah kena. Dan mereka berhadapan dengan ujian tu, dan kadang mereka tidak meninggalkan agama Islam. Itu maksud dia, wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala ali Yaqub. Gitu. Tak. Dalam ayat ni, ni sikit perbahasan luar sikit. Dalam ayat ni, dia kata alaika wa ala ali Yaqub. Wa yutimmu ni'matahu. Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat Allah alaika, kepada engkau wahai Yusuf AS, wa ala ali Yaqub, kepada ahli keluarga Yaqub. Dia guna kalimah ali. Ali ni kita terjemah ahli. Kita baca surah Al-Quran, dalam Quran surah Ali Imran. Apa makna Ali Imran? Ahli keluarga Imran. Ahli tu asal mana ahli lah, terjemahan ahli kan. Kita baca dalam Quran, dia kadang-kadang guna ali, kadang-kadang tak guna ali, dia guna ahli. Innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait. Ahlal bait, ahli. Tapi dalam ayat ni dia tak kata wa ala ahli Yaqub, tak. Dia kata wa ala ali Yaqub. Ali. Kita baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad, tak. Kita tak baca lagu tu. Ni jarang-jarang orang cerita ni kan. Apa beza di antara dengan ahli? Apa beza? Kita kalau baca Quran, kadang-kadang guna ali, kadang-kadang guna ahli. Surah Ali Imran. Ali Imran tu ahli keluarga Imran lah. Yang Imran di sini berlakulah perdebatan, khilaf lah. Cuma yang popularnya, yang tafsiran yang paling tepatnya mengatakan Ali Imran di sini adalah bapa kepada Siti Maryam, mak kepada Nabi Isa AS tu kan. Jadi Ali Imran, ahli keluarga Imran, maksudnya ahli keluarga bapa kepada Maryam. Tu maksud dia Ali tu ahli keluarga. Tiba-tiba kita baca Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Dia guna ahlul bait, ahli. Dia tak guna ali. Tapi serupa juga ayat ni, Allah wa ala ali Yaqub. Persoalannya, apa beza di antara ali dengan ahli? Kita saja-saja nak baca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Boleh? Contohlah kan. Apa beza dia? Bezanya adalah, ni nak sebut perbezaan. Bezanya adalah, apabila kita sebut ali, dia khusus untuk orang-orang yang ada kemuliaan. Tu je. Ahli ni boleh. Orang mulia pun boleh, orang tak mulia pun boleh. Kan? Ahlul bait. Ahlul bait ni mulia pun boleh, tak boleh, tak mulia pun boleh. Boleh berlaku. Tapi kalau sebut ali, maksudnya keluarga tu memang mulia. Mesti mulia. Dia mesti merujuk kepada khasun fi istimali biman lahum syarfun wa khatarun. Kata Imam kata Tahir Ibn Ashur dalam kitab dia At-Tahlil wa Tanwir. Dia kata bila sebut ali ni, ia adalah khusus penggunaan bagi orang yang ada kemuliaan. Kalau keluarga tu ada kemuliaan, maka digunakan ali. Tapi kalau keluarga tu ada yang tak mulia, berzina lah apa kan, dia tak sebut ali, sebut ahli. Ahli. Itu beza dia. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata wa ala ali Yaqub. Ali. Dia guna ali. Jadi bila sebut ali maksudnya ada kemuliaan lah keluarga tu. Keluarga tu ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu sikit tambah sikitlah. Sambungan ayat Allah Ta'ala kata kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya, nikmat Allah Ta'ala kepada kamu wahai Yusuf dan kepada ahli keluarga Yaqub AS. Kita dah bahas dah. Rupa-rupanya nikmat itu kama atammaha, seperti mana yang Allah Ta'ala telah muliakan, telah sempurnakan nikmat itu ala abawaika, kepada kedua bapa kamu, dua orang bapa kamu. Siapa dia? Min qablu, sebelum ni lah. Siapa dia orang tu? Ibrahim wa Ishaq. Allah Ta'ala sebut dua. Siapa dia? Ishaq. Apa kaitan Ibrahim Ishaq dengan Nabi Yusuf AS? Jawapannya, Nabi Yusuf AS, bapa dia nama Yaqub. Yaqub tu ayah pada Yaqub, atuk Yusuf tu nama Ishaq. Atas lagi Ibrahim AS. Maksudnya Ishaq tu atuk, Ibrahim tu moyang. Macam tu. Itu je bersusul galur tu kan. Nabi Ibrahim AS ada anak 2 orang. Yang sahih lah. Yang lain tu ada riwayat Israiliyat. Ismail, Ishaq. Ishaq tu pula dia ada anak Yaqub. Yaqub tu ada anak Yusuf AS. Jadi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Macam tu
Jadi apa kaitan pula yang Ibrahim dengan Ishak tu pula? Kok tu pula, kan? Jawapannya, dua ni ada cerita mimpi juga. Kita dah cerita tadi, Yusuf AS, cerita Yusuf dengan Yaakob ni ada kaitan dengan mimpi. Lepas tu yang Ibrahim dengan Ishak pun ada cerita mimpi. Apa mimpi mereka? Yang ni debat dalam kalangan ulama-ulama tafsir. Iaitu kita baca kisah Ibrahim AS mimpi sembelih anak. Kita selalu cakap yang kena sembelih itu adalah Nabi Ismail AS. Yang cerita ni sembelih. Cumanya Tuhan gantilah dengan kibas tu kan. Jadi ayat ni lah dijadikan dalil sebilangan ulama-ulama tafsir yang dimaksudkan dengan orang yang dimaksudkan mimpi Ibrahim kena yang menyembelih anak tu Ishak, bukan Nabi Ismail AS. Dia guna hujah ni lah. Mimpi, melalui mimpi, dan mimpi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun adalah kritikan. Ada antara yang kritik itu Imam Rashid Ridha, dia kritik. Dia kata tak tepat apabila kita kata orang yang disembelih itu, yang nak disembelih itu adalah Nabi Ishak, sebenarnya Nabi Ismail AS. Yang tu kupasan daripada Rashid Ridha. Kenapa dia tafsir lagu tu? Sebab dia kata kita kena tengok tempat kejadian tu berlaku di mana. Berlaku dekat Hijaz, Mekah sekarang tu kan. Dan kejadian tu semua sepakat kata berlaku di Hijaz. Ishak AS bukan duduk kat situ, yang duduk kat situ Ismail. Maka kejadian itu berlaku kepada Ismail AS, bukan kepada Ishak. Itu komentar daripada Rashid Ridha lah. Jadi kalau kita tengok macam tu, tafsiran yang mengatakan dua-dua ni ada bermimpi, maka disamakan juga dengan Yusuf AS. Jadi tafsiran itu ada, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Tapi tafsir itu okey juga, tapi kurang tepat. Lepas tu kita nak cari tafsiran yang paling tepat. Jadi apa maksud dia? Yang pastinya kedua-dua ni adalah Nabi. Dua-dua ni, Ishak Nabi, Ibrahim AS pun Nabi. Dan kedua-dua ni berhadapan dengan ujian yang begitu kuat. Kuat dapat ujian. Dan mereka berjaya berhadapan dengan ujian itu dengan baik. Maka demikianlah berlaku kepada dua lagi anak, iaitu Nabi Yaakob AS dengan Nabi Yusuf AS. Itu maksud dia. Begitu. Dalam ayat ni, kita tengok ayat. Allah Ta'ala kata, Kama atammaha ala abawaika. Abawaik. Kita tengok dalam terjemahan ni. Terjemah apa? Abawaika. Dia terjemah datuk nenekmu. Datuk nenekmu. Datuk nenekmu dahulu Ibrahim dan Ishak. Datuk. Dia terjemah datuk. Kita kalau pergi asal kalimah, abawaika ni bapak. Bapak. Terjemahan dia adalah bapak. Atuk dipanggil jaddun. Tu atuk. Tapi sini jebuh atuk terus. Kan? Itu masalah dia. Kita ikut terjemahan, jadi problem untuk memahami hakikat Quran kalau baca terjemahan. Tapi dalam ayat ni dia guna abawai. Bapak-bapak kamu. Dua bapak kamu. Tapi sebenarnya merujuk pada atuk dan moyang tu lah. Tapi dalam ayat, dalam kitab ni, dan terjemahan dia mau atuk. Kalau kita pergi pada harfiah, atuk ni dia tak sebut abun, dia sebut jaddul. Itu atuk. Macam mana ni? Maka di sinilah berlaku perdebatan dalam kalangan ulama-ulama Islam. Ulama Islam debat. Sebenarnya dia ada implikasi terhadap hukum. Dia ada implikasi terhadap hukum. Contoh macam hadis Nabi SAW. Cerita dia, ada sahabat Nabi pergi tanya Nabi, wa kaifa abauna? Ayah kami dulu-dulu ni mati, macam mana syurga ke neraka? Tanya Nabi SAW. Nabi Muhammad kata, fa inna abi wa abaka finnar. Bapak aku, bapak kamu masuk neraka belaka. Nabi guna abi, bapak aku. Kita ni yang literalis ni, bila sebut abi, bapak aku, Abdullah, ayah Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib tu ahli neraka lah. Kita tafsir lagu tu, mudah-mudah kan. Sebab literal, membaca terjemahan je kan. Tak tengok perbahasan detail. Jadi timbul persoalan, kalau kita kata ayah Nabi Muhammad Abdullah itu ahli neraka, cuba kita cek ayat Quran. Allah Ta'ala kata, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Macam mana? Ayah Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad belum dilahirkan lagi. Quran kata kami tidak akan azab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Rasul tak ada lagi, masa tu meninggal dah Abdullah. Macam mana? Jadi nampak macam bercanggah. Maka kita nak faham, fa inna abi, bapa aku di sini merujuk kepada Abdullah, dikatakan masuk neraka tu, tawakuf, stop dulu, jangan tafsir lagu tu. Jadi kita akan faham ayat Quran tu, ayah Nabi Muhammad Abdullah bukan di neraka lah, ahli syurga lah. Sebab Quran kata, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan azab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Lepas tu macam mana pula hadis Nabi, fa inna abi wa abaka finnar. Bapa aku dalam neraka. Apa maksud bapa di sini?
Jawapannya, benda ni dibahas panjang oleh beberapa orang ulama. Antaranya Qaradawi pernah bahas. Dr. Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Min Ahsanil Kalam pun pernah bahas. Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku dia As-Sunnah An-Nabawiyah itu pun pernah bahas. Panjang lebar lah dia bahas. Cuma secara mudahnya, antara hujah mereka mengatakan abi di sini bukan merujuk kepada bapa. Ayat kita baca ni. Yang kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Disebut tu kan, abawaika. Jadi abun di sini dalam terma Arab bukan semestinya merujuk kepada bapa sebenar. Kadang-kadang bapa juga, abi ni bapa juga merujuk kepada atuk, kadang-kadang merujuk kepada pak saudara pun guna juga. Digunakan juga kepada atuk, digunakan kepada moyang, digunakan kepada pak saudara pun penggunaan dia adalah abi. Pak saudara pun berlaku. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub. Bukan. Macam mana ayat tu betul. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma kunna na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat tu Anda tak ingat ayat berapa. Tapi surah Al-Baqarah lah. Allah Ta'ala kata, apakah kamu am kuntum syuhada, apakah kamu tidak melihat ketika mana datang kematian, am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut. Nabi Yaqub ni dekat-dekat nak mati tu, dekat sebelum malaikat nak cabut nyawa tu, masa tu ada satu kejadian. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub pergi tanya anak-anak dia, anak cucu dia. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu nak sembah selepas daripada kematian aku? Apa jawab anak-anak Nabi Yaqub? Na'budu ilahaka. Kami sembah Tuhan kamu. Tuhan kamu. Yaqub, Tuhan kita Allah kan? Kita sembah Tuhan tu lah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kita sembah Tuhan yang merupakan Tuhan kepada atuk, pak saudara, atuk nenek kita. Abaika, aba, ayah lah kat sini, bapa kan. Siapa dia abaika? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Disebut situ Tuhan kau Yaqub, Tuhan Ibrahim, Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Allah lah. Tuhan Ismail. Ismail ni bukan ayah dia orang. Ismail tu bukan tok dia orang, bukan. Itu pak saudara dia orang. Kan? Tok saudara dia orang, tok saudara pada kaum Bani Israel tu. Yusuf alaihissalam tu lah antaranya kan. Jadi maksudnya tok saudara, pak saudara pun penggunaannya adalah abi, bapa. Maka kita pun terus faham, fa inna abi wa abakan finnar. Bapa aku, bapa kamu dalam neraka. Abi di sini ni bukan merujuk kepada Abdullah, tapi abi di sini kemungkinan merujuk juga pada pak saudara. Siapa dia pak saudara? Di situ tak ada ulama tafsirkan merujuk kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Maksudnya perbahasan tentang kalimah abi itu memberi implikasi di dalam memahami teks hadis Nabi SAW, walaupun dalam kerangka akidah sekalipun. Begitu. Tak apalah. Jadi Allah Ta'ala kata kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Seperti mana yang telah kami sempurnakan, seperti mana yang Allah Ta'ala telah sempurnakan nikmat itu kepada kedua bapa engkau, iaitu atuk dengan moyang, min qablu sebelum ini Ibrahim dan juga Ishaq alaihissalam. Begitu. Tak. Inna rabbaka alimun hakim. Kerana sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bila kita duk dengar, kita baca cerita kisah Yaqub alaihissalam. Yaqub alaihissalam ni dia ada bukan sekadar ilmu, dia ada hikmah. Sebab dia dengar cerita Yusuf AS tu, dia terus faham. Lepas ni akan ada berlaku kerosakan lah. Adik-beradik nak khianat lah apa. Dia dah baca, dah nampak dah. Jadi kita nampak hikmah yang ada pada Yaqub AS. Yaqub tu bukan semata-mata berilmu, tapi dia ada hikmah. Jadi takut-takut kita nak nampak hikmah dan ilmu tu hanya ada kepada Yaqub AS, takut-takut kita terlupa. Sebenarnya ada yang lebih berhikmah, lebih berilmu daripada Yaqub AS, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala sebut inna rabbaka alimun hakim. Kerana sesungguhnya Tuhan engkau wahai Yusuf AS alimun, cukup berilmu, hakimun, cukup berhikmah. Allah Taala ni hikmah. Kita kena beza antara tahu dan hikmah, dia lain. Ada orang ni dia ada ilmu banyak. Dekat dunia ni, kita tak miskin orang berilmu, tapi kita miskin orang hikmah. Kita miskin hukama.
Orang berilmu ramai, tapi nak cari orang hikmah tak ramai. Jadi Allah Ta'ala ada dua dia. Allah Ta'ala ni Tuhan yang berilmu dan juga berhikmah. Itu Allah SWT. Kan? Orang berilmu, kadang-kadang dia boleh pilih orang yang salah. Orang berilmu, tapi dia buat pilihan dia salah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia buat pilihan dia tidak akan salah. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah ada alimun hakim. Jadi walaupun Allah Ta'ala sebut ni sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita sendiri tu perlu ada dua sifat ni. Kan? Ialah sifat ilmu kita, hikmah kita taklah sama macam Tuhan. Tuhan cara Tuhan lah. Tapi kita pun kena ada ilmu dan kita kena ada hikmah. Maka disebabkan itulah penutup penutup bagi ayat ini disebut inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu wahai Yusuf alaihissalam, alimun, maha mengetahui, lagi hakimun, maha hikmah. Itu yang ada pada Allah SWT. Begitu. Baik. Okey. Macam mana dia dapat ilmu hikmah lah apa, itu perbincangan panjang lah. Rasa tak cukup. Ni pun dah lewat dah. Itu kita akan bincang akan datang. Macam mana dikatakan definisi sebagai hikmah, itu kita akan bincang akan datang. Cuma ni sebagai penutup ayat ni, antara pengajaran kita boleh ambil adalah yang pertama, kita ni tidak cukup sekadar ada ilmu, tetapi perlu disertakan dengan hikmah. Itu satu benda kita kena belajar dalam ayat ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, Yaqub alaihissalam tu dia bukan sekadar berilmu. Yaqub alaihissalam tu ada hikmah. Sebab tu dia boleh baca apa yang bakal berlaku, kemungkinan berlaku. Bukan pada Yaqub je, Yusuf alaihissalam tu dia bukan semata-mata ada ilmu, tapi dia ada hikmah. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Dia ada hikmah. Kan? Takwil mimpi lah apa. Jadi kita ni tak cukup sekadar berilmu, kita kena ada satu lagi, hikmah. Satu. Yang kedua, ciri-ciri orang hikmah ni, dia bukan sekadar baca apa yang tersurat, tetapi dia akan baca juga apa yang tersirat. Itu orang hikmah. Kita ni yang tengok, kita nilai apa yang tersurat. Kita kena fikir apa di sebaliknya, implikasi dia apa. Kena fikir siap dah. Yang tu dia panggil hikmah. Itu orang berhikmah. Dua. Yang ketiga, kita tengok kes Yaqub alaihissalam dengan Yusuf alaihissalam. Dia bagi tahu pesanan-pesanan tu kan. Dia dah baca lah tu implikasi dia apa. Itu orang hikmah yang ada pada Yaqub alaihissalam. Yang ketiga, orang hikmah ni dia tidak fikir terus sesuatu perkara. Tak fikir terus. Tetapi dia fikir dulu apakah implikasi sesuatu perkara itu baik ataupun buruk. Itu orang hikmah. Al-Imam Ibn Sina dia disebut al-hikmatu hikmatan. Hikmah ni ada dua kata dia. Satu dia kata al-khair, satu lagi al-haq. Hikmah ni yang pertama kebaikan, satu lagi adalah kebenaran. Jadi kita hikmah, kita nak tahu kebenaran. Apa itu kebenaran? Satu part. Perbincangan panjang lah. Anda nak sebut satu je. Al-khair, kebaikan. Apabila dia nak buat ni, satu benda dia akan fikir, baik ke tak baik? Ni aku buat ni, baik ke tak baik? Itu orang hikmah. Orang hikmah ni dia tidak akan membujur lalu melintang pukang. Bukan melintang patah, melintang pukang. Kan? Membujur lalu, melintang pukang. Habis terabur. Tak. Orang hikmah ni dia akan fikir. Betul tak betul? Betul tak betul? Quran aja. Contoh anda buat ada lagi. Dah lewat dah. Tak apalah, nak cerita contoh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Nabi Muhammad SAW, di awal Islam dulu, Nabi Muhammad bila dah turun ibadat semayang, Nabi semayang para sahabat. Semayang baca dengan kuat. Bila baca dengan kuat, fayasubunal musyrikuna man ja'a bihi wa man anzalahu. Orang musyrik ni bila dengar Nabi Muhammad baca Quran, orang musyrik ni maki Allah yang telah menurunkan Al-Quran, maki Jibril yang bawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Musyrik yang maki. Bila maki, Allah Ta'ala turun Al-Quran. Allah Ta'ala kata, la tajhar bisalatik. Wahai Muhammad, jangan kamu kuat sangat bacaan tu sampai orang pergi maki Quran. Jangan kuatkan. Nabi Muhammad baca dengan pelan. Bila pelan tu sampai sahabat Nabi semayang tak dengar. Allah Ta'ala turun sambungan ayat. Allah Ta'ala kata, wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Jangan pelan sangat sampai orang tak dengar. Tapi wabtaghi baina dhalika sabila, baca tu tak kuat sangat, tak pelan sangat, tengah-tengah. Ayat ni, kalau kita faham, baca Quran dengan kuat, bagus. Kita nampak sekali lah, kita fikir kan. Baca Quran kuat, baguslah orang pakai dengar. Tapi pernah tak kita fikir, kalau kita baca Quran yang bagus itu, nak bagi orang dengar, sampai orang maki Quran, dah jadi tak bagus. Jadi kita boleh fikir itu hikmah. Macam masyarakat kita kan, sebelum subuh pasang Quran, itu tidak ada hikmah. Lagipun agama pun tak ajar. Kau pasang Quran buat apa? Sebelum subuh tu kan, setengah jam pasang Quran. Nak gerak orang bangun subuh. Dia katalah, Nabi Muhammad tak buat. Tapi kalau kita buat, bukankah akan ada orang maki Islam tu? Jadi bermaksud tindakan itu tidak ada hikmah. Quran ajar kita hikmah. Dua perkara tu kena ada. Ilmu satu, hikmah pun ada. Ini yang kita boleh belajar daripada ayat yang kita bincang pada malam ni insya-Allah. Okey, sambungan ayat laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Itu insya-Allah kalau ada masa kita kupas malam esok wallahu taala alam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, anda tengok soalan.
Tak ada soalan ni, nampak gaya. Haji Yusri, Assalamualaikum salam. Farhan Nazari, Assalamualaikum salam. Puan Ainon ready, alhamdulillah Puan Ainon. Haji Salim hadir, alhamdulillah. Azman terbaik, alhamdulillah. Okey, soalan. Salam Ustaz, adakah begini juga syarah tafsir Quran Rasulullah SAW kepada para sahabat? Tak, dia tafsir macam kita tafsir ni, dia tak jadi macam zaman Nabi. Simple dia. Bahasa Arab tu bahasa dia orang. Quran dia diturunkan, orang yang dengar tu dia akan faham hakikat Quran sebab dia dengar sendiri pada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana tu membentuk untuk dia orang faham. Kalau kita hari ni kita tak duduk situasi tu, maka di situlah lahir penafsiran-penafsiran. Tafsir itu macam-macam, tafsir 1, tafsir 2, tafsir 3. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kadang-kadang walaupun Nabi Muhammad ada, Nabi baca Quran, ada sahabat Nabi yang faham yang berbeza daripada apa yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengiktiraf tafsiran itu. Antaranya la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Tu antaranya. Imam Bukhari ada riwayatkan hadis lah. Bukan Bukhari tak? Imam Abu Daud. Hadis tu. Hadis tu sahih. Syekh Albani menganggap hadis tu sebagai sahih. Cerita je Amr Zatul Salasil, nama perang. Balik pada perang, tidur, mimpi, mewajibkan mandi. Jadi Amr bin Al-As dia tak mandi. Sebab terlalu sejuk, dia tayamum dia. Dan dia jadi imam. Habis daripada balik sampai dekat Madinah, jumpa dengan Nabi, sahabat Nabi cerita kat Nabi. Kan, singgah semayang si Amru ni dia tak mandi sebenarnya. Padahal dia berjunub, dia tayamum je. Nabi Muhammad panggil Amru. Salaita bi ashabik wa anta junub. Nabi kata kau semayang tapi kau junub. Jadi imam dia junub. Macam mana tu? Jadi Amru pun dia cerita, dia kata sejuk sangat Rasulullah, kalau aku mandi ni membinasakan aku. Iza ghasaltu halaktu, kalau aku mandi itu membinasakan aku. Laqad sami'tu qaulallahi subhanahu wa ta'ala la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dia kata tapi aku ada dengar Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata jangan kamu bunuh diri kamu, Allah Ta'ala sayang pada kamu. Dalam hadis tu kata fadhahikan nabi wa lam yaqul syai'an. Nabi ketawa, Nabi tak kata apa-apa. Maksudnya takrir. Nabi mengakui penafsiran itu. Padahal penafsiran itu bukan datang daripada Nabi. Tafsiran itu datang daripada sahabat. Maksudnya pada hayat hidup Nabi SAW pun ada penafsiran. Tapi sahabat Nabi, dia hidup pada zaman tu, dia dengar tu, dia terus faham maksud ayat tu. Macam kita ni jauh. Jauh pada zaman Nabi. Arab sendiri tu tertakluk kepada penafsiran. Dia kena baca tafsir 1, tafsir 2, tafsir 3. Kita orang Melayu lagi-lagi lah. Bukan cerita tafsir. Terjemahan yang kita sebut tadi pun, kalau tengok pun dah ada problem dah. Bukanlah terjemahan ni salah. Anda tak kata terjemahan Quran ni salah. Terjemahan tu betul. Cuma bila disebut ta'wilul ahadis, maksudnya takbir mimpi, tak tepat. Sebab ta'wil ahadis bukan semata-mata takbir mimpi. Dia boleh takbir yang lain juga. Ada lagi 2-3 tafsiran lagi yang dimaksudkan dengan ta'wilul ahadis. Makna ta'wilul ahadis tu. Tapi dalam terjemahan ni disebutlah takbir mimpi. Kenapa dia tak bubuh yang lain? Kalau bubuh kat lain ni, jadi kita tafsir lah, tak jadi kita terjemahan. Tu masalah dia. Tu masalah dia begitu. Wallahu a'lam. Yusuf bahasa apa dan apakah maknanya? Yusuf alaihissalam, ana dah sebut perbincangan kuliah yang keberapa itu? Kuliah yang ketiga. Ana ada sebut apabila isqala Yusuf li abihi. Ada bahas kat situ. Ayat ke berapa tu Ayat yang ketiga. Jadi Yusuf alaihissalam, Yusuf tu ada bahas. Yusuf ni majoriti ulama-ulama tafsir mengatakan Yusuf itu adalah bahasa Ibrani. Kalimah Yusuf tu adalah bahasa Ibrani. Apa makna Yusuf? Maknanya Al-Karim, orang yang ada kemuliaan. Al-Karim maksudnya orang kemuliaan. Tapi ada ulama lain yang mengatakan Yusuf tu bahasa Arab, ada juga. Antara ulama yang kata macam tu adalah Tahir Ibn Ashur. Tahir Ibn Ashur disebut, dia kata ulama Islam ada sebilangan yang mengatakan, yang dikatakan Yusuf itu adalah kalimah Arab. Ada juga, ada kata macam tu. Tapi majoriti ulama kata Yusuf itu bukan bahasa Arab, dia bahasa Ibrani. Dan makna ni adalah Al-Karim, orang yang ada kemuliaan. Wallahu a'lam. Haji Wan Ahmadi Jalil Haji. Okey, salam Ustaz. Apakah hukum kita tengok movie kisah Nabi yang tunjuk wajah Nabi seperti Musa, Isa, Yusuf dan lain-lain yang difilmkan oleh orang bukan Islam? Tengok tu tak apalah. Cuma jangan percaya itu bukan Nabi. Tu je lah. Kita orang Islam tu tak boleh membentukkan rupa Nabi SAW. Tak boleh. Nak lukis ni tak boleh. Ada dengar syarahan dalam YouTube. Ada ustaz-ustaz tertentu lah. Tak sebutlah ustaz mana, nanti orang buat aku gaduh pula dengan ustaz tu.
Kan? Dia kononnya ceritanya masa Abu Sufyan berjumpa dengan Raja Heraklis, kan? Kita baca Hiklis kita baca. Betul lah kot aku baca. Tak sebut Arab, Raja Herakla. Raja Rom pada masa tu. Dikatakan pada ketika itu Abu Sufyan Raja Herakla tu dia tunjuk gambar para nabi. Maksud dia simpan gambar para nabi. Adalah cerita tu, riwayat tu. Riwayat tu panjang, cerita tu panjang. Sebenarnya riwayat tu palsu. Cerita tu palsu, riwayat palsu. Anda pun tak faham kenapa ada ustaz kita pergi cerita riwayat palsu. Kan? Susahlah. Tapi bila tengok ustaz-ustaz yang pro sufi ni susahlah. Jadi tak apalah, dia nak cerita dia punya pasal lah. Dia nak cerita punya pasal. Cuma bila kita cek dari sudut sanad, kita tengok perdebatan ulama riwayat dalam melihat rijal cerita tersebut, didapati cerita itu adalah palsulah cerita dia. Wallahu a'lam. Hikmah born with is or we can find learn. Tak juga. Hikmah ni panjang, anda tak sempat cerita ni. Muhammad Azwan, anda akan cerita panjang lebar. Hikmah ni dalam kuliah akan datang lah. Sebab masa dah 10.30 dah kan. Sejam dah kita duduk bersyarah. Abi Adi. Alhamdulillah, aku pesan cukup baik Ustaz. Terima kasih Dinda Ustaz. Sama. Bagaimana mereka yang sekian lama tak bermimpi, normal atau tak normal bagi pandangan Ustaz? Ada seorang kawan-kawan Melayu kita ni lah. Dia pernah berhadapan dengan satu situasi, iaitu dia tak percaya Tuhan. Dia jadi ateis. Dia kata tolak. Lepas tu dalam beberapa ketika balik, dia bertaubat, dia jadi Islam balik lah, jadi Muslim yang baik balik lah. Dia cerita kat Ana, dia kata antara pengalaman aku, ceritalah sembang-sembang dia cerita. Dia kata pengalaman aku pernah berfikir pasal Tuhan ni sampai kerut daya aku tak jumpa jawapan. Akhir sekali aku tolak Tuhan. Tapi dalam jangka aku tolak Tuhan tu, aku tak pernah bermimpi. Tiba-tiba bila aku rasa macam aku dah silap, makanya aku kembali balik pada Islam, aku start bermimpi. Itu pengalaman dia lah. Ana bila dengar tu, Ana anggap tu sebagai pengalaman. Apakah mesti? Wallahualam lah. Kita tak tahulah. Apakah orang etis tak pernah bermimpi? Wallahualam. Kan? Tapi bagaimanapun, itu pengalaman seorang kawan Ana lah. Gitu ya. Ana boleh jawab macam tu. Lebih tak pandai. Wallahualam. Al-Imam Al-Mawardi menafsirkan mimpi Nabi Yusuf berlaku pada malam itu Qadar. Bulan Ramadan juga ke? Wallahu a'lam. Ana tak tahu. Ana tak baca pula apa komentar daripada Al-Imam Al-Mawardi dalam isu ni. Nanti ana semak balik. Kalau ada jawapan, ana bagi tahu. Esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Tak betul. Muhammad Farhan Nazari Ustaz kira gambar Sayyidina Ali yang tersebar tak mesti betul. Tak betul. Orang tak tahu pun rupa Sayyidina Ali tu. Orang Syiah dia lukis-lukis. Syiah dia tak ada masalah lukis gambar-gambar Nabi ni. Syiah tak ada isu. Sunni jadi isu. Sunni memang melarang kita membentukkan rupa para Nabi, kan? Ada problem lah. Syiah tak ada masalah. Dia boleh buat tu. Orang dia boleh buat filem Nabi Yusuf AS, tak ada masalah apa pun. Syiah. Sunni tak boleh. Sunni dia ketat sikit lah dalam bab-bab macam ni. Allahuakbar. Salam Ustaz, ada tak perbahasan ulama terhadap orang yang tafsir mimpi Firaun dalam kisah Musa AS? Ada. Panjanglah perdebatan tu. Itu kita kena buka tafsir surah Al-Baqarah balik ya. Panjang cerita tu panjang cerita tu. Wallahu a'lam. Okey. Habis dah. Ada lagi tanya soalan? Sila. Alhamdulillah. Ada siapa tanya soalan lagi? Ada tak tanya soalan? Dia kalau kita menonton ni, kalau rasa Ana cadangkan supaya kita buka lah terjemahan sama Kita buka terjemahan. Ana kat tangan ni pimpinan Ar-Rahman. Sebab kita ni kadang-kadang ada terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Satu lagi terjemahan Saudi tu. Terjemahan Malaysia tapi yang Saudi terbitkan tu kan. Ada juga. Tapi kita baca terjemahan ni lah. Ar-Rahman. Ataupun kita buka handphone. Handphone tu pun ada terjemahan juga Yang tu pun tak apa. Kalau kita tengok dia dekat sikit, bila kita kupas tu kita nampak
Kan? Kat mana perdebatannya, tafsir kat mana, beza dengan terjemahan gitu. Allah A'lam. Boleh, tak salah pun. Bid Haris. Kalau tanya pandangan orang bukan Islam untuk tafsir mimpi, boleh tak? Boleh, tak ada apa pun. Tanya orang kafir. Aku mimpi macam ni, agak-agak kau punya tafsir macam mana? Boleh, tak apa pun. Tak salah pun. Perkuburan Baqi' tidak tanda nama, tapi Syiah dikatakan ada simpan nama-nama kubur sahabat itu. Syiah lah, Syiah dia banyak klaim lah. Syiah. Tak ada, Sunni tak ada. Wallahualam. Ada lagi tak? Okey, tak ada lah kot. 10.30 dah. Lain kali pula. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.